Okay, so kita dah mula recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good afternoon lah kan. Kita dalam keadaan tengah hari sekarang ni. Jadi untuk kelas kita hari ni kita akan bincangkan pasal tutorial 2.1 yang sudah berikan kemarin. Okay. Tapi before that, untuk siapa-siapa yang baru masuk, so macam saya nak ingatkan, untuk UPS kita adalah pada minggu ke-8. So minggu ni dah minggu ke-6, minggu depan minggu 7. Jadi minggu lagi satu dah minggu 8. Dan kita akan buat kemungkinan besar pada hari Sabtu. And it will cover chapter 1, which is yang kita dah habis, dan chapter 2 yang kita akan belajar hari ini. Okay. Kemudian pada minggu ke-7, so minggu sebelum minggu UPS tersebut, saya akan keluarkan soalan teaser UPS lah. So teaser UPS ni bukannya untuk memberikan markah, tapi just untuk anda ada feel lah, ambil feeling untuk UPS tersebut. Okay. And then dalam masa yang sama juga, saya akan mula letakkan soalan-soalan pasir dekat dalam Google Classroom untuk anda boleh mula buat revision. Okay. So itu untuk permulaan. Jadi sekarang ni kita masuk terus kepada topik yang kita nak belajar, which is 2.1 Bohr's atomic model. Okay, so ini yang kita akan masuk untuk hari ini. Dan macam jika korang dah buka apa video app puzzle and then lecture notes apa semua tu, dah boleh tahulah serba sedikit apakah itu Bohr's atomic model. Tapi saya rasa ada yang masih belum faham lagi sepenuhnya apakah Bohr's atomic model ini. But tak apa, kita tengok satu persatu. So Bohr's atomic model dimulakan, dibagi mula-mula sekali yang kita tengok adalah pasal postulate. So postulate ni dia lebih kurang macam teori lah. Teori. Jadi Bohr's atomic model ni sebenarnya adalah satu teori saja, belum lagi terbukti sebenar. Dia baru macam satu cadangan pasal atom ni modelnya macam mana. Okay. So untuk Bohr's atomic model, so dia ada 4 postulates. Postulate ni itulah macam saya kata teori dia lah. Yang pertama, Bohr cakap, okay, so Bohr cakap apa? Bohr cakap mula-mula dia cakap electron moves in circular orbit. Okay, so ni yang mula-mula sekali lah Bohr cakap. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan circular orbit tu? Tak habis lagi. Around nucleus. Around nucleus. So itu bahasa mudah dia lah. Okay. So ni simple je, maksudnya elektron, okay, so kat tengah-tengah ni kita ada nukleus. Kemudian elektron akan bergerak mengelilingi nukleus dalam bentuk circular. Cantik kan punya circular kan. Okay, so ni elektron. So elektron akan bergerak in circular motion. So dia macam ibarat senang cerita lah, macam bulan yang mengelilingi bumi. Macam tu lah. Okay, so simple je macam tu. Bohr cakap macam ni. Elektron tu akan bergerak mengelilingi nukleus dalam bentuk circular orbit. So highlightkan yang circular orbit ni. Circular orbit. Okay, tu yang paling pertama sekali Bohr cakap. Okay. So orbit ni kalau dekat sekolah korang boleh samakan dia sebagai shell ataupun petala. Tahu kan petala kan apa kan? Okay. So shell, yes. Okay. So circular orbit, petala, shell itu adalah benda yang sama je. Okay. So dalam satu atom dia tak semestinya ada satu orbit sahaja. Dia boleh ada pelbagai. Dan orbit ni juga kita samakan dia sebagai energy level. So ni yang datang kepada postulate yang kedua. Di mana postulate yang kedua cakap energy of an electron at specific energy
level is quantized. Quantized ni apa maksud dia? Quantized ni maksudnya adalah fix. Dia dah tetap. So bagi certain energy level, okay, so elektron tu dah memang ada energi dia yang tersendiri dan dia akan merujuk kepada rumus ini, iaitu En, iaitu energy of an electron at certain energy level is equals to negative RH, so the Rydberg constant, times 1 over n square. So ni rumus bagi energy of an electron dan dia memang dah tetap sebab mengikut rumus ni certain energy level akan ada energi sebanyak ini. So macam contoh, let's say lah kita ada n equals to 1. So energy of an electron at energy level 1 adalah sama dengan negative RH darab 1 over 1 square. Macam tu. So nilai dia adalah bersamaan dengan negative RH punya value lah. Okay. So kalau n sama dengan 2 dan nilainya seterusnya macam tu lah. So dia memang akan ada nilai yang tetap. Sebab tu kita panggil sebagai quantized. Quantized ni memang nilai dia bukan tidak akan berubah. Maksudnya nilai tu dah memang fix dah mengikut energy level yang tersendiri. Okay. So memandangkan elektron dia ada energi yang tersendiri pada satu level, so dia akan lebih suka untuk stay dekat energy level tu sahaja. Tetapi once bila dia dah dapat energi daripada luar, so elektron yang kat sini tiba-tiba kita supply energi. Right? So energi kita bagi dekat dia. So apa dia boleh buat? Elektron tu boleh naik ke higher energy level. Okay, so macam kalau saya nak lukis balik, kalau lukisan tak cantik. Okay, so elektron dekat, katakanlah ni energy level yang pertama. So energy level yang pertama ni kita ada elektron kat sini. So this is, let's say kita punya N sama dengan 1. Okay, so bila elektron ni dia dapat energi, so it can be excited. So katakanlah yang ni adalah N sama dengan 2. So elektron ni boleh jump naik ke atas ke ke energy level yang kedua. So ini yang kita panggil sebagai excited state. Yang ni pula adalah ground state. So ni adalah asas kepada postulate yang ketiga sebenarnya. Yang ni yang memang betul-betul simplifykan lah. So untuk postulate yang ketiga, it states that when an electron is absorb energy, so the electron can be excited ataupun promoted to higher energy level at excited state. So dia boleh naik ke atas lah. Dan dekat dalam kita punya atom ni, dia Bohr cakap ada banyak energy level. So dia boleh naik ke mana-mana, depends on berapa banyak energi yang dia absorb. Okay. Yang keempat, so postulate yang keempat ni dia lebih kepada bila dah dekat atas, okay, so elektron yang dekat higher energy level dia jadi unstable, dia tak stabil, it's unstable. So electron at excited state is unstable. So ni asas dia. So electron at excited state is unstable. So bila dia unstable, benda yang kita tak stabil, kita akan lebih suka turun kepada tempat yang lebih stabil. Contohlah let's say macam Sir duduk dekat atas kerusi yang tinggi. So Sir akan rasa macam terumbang-ambing lah, tak stabil. So Sir akan lebih suka turun ke aras lantai Sir supaya Sir rasa lebih stabil. So sama dengan elektron juga. So elektron untuk postulate yang keempat, elektron will fall back to lower energy level.
So dia akan force back to lower energy level. So yang ini bila adanya penurunan, elektron tu apa dia akan buat? It will release energy. Release energy in the form of light. Dia akan turun dalam bentuk cahaya. So dia akan turun, elektron ni dia tak turun semata-mata macam tu. Sebab bila dia naik, dia absorb energy. Sebab dia nak naik daripada satu energy level ke higher energy level, dia perlukan energy untuk naik ke atas. Tapi bila dia turun, so elektron tu dia turun ke ground state, ke lower energy level, dia akan release energy in the form of light. So dia ada penurunan, ada keluarkan cahaya. So sebab itulah daripada situ korang boleh dapat line spektrum yang cahaya yang ada siri-siri tu. Okay, yang kalau korang dah tengok kat dalam lecture note, tiba-tiba ada pasal siri-siri kan. Okay, itulah postulat yang keempat, inilah yang menyebabkan terhasilnya line spectrum. Okay, so line spectrum is actually just a series of line ataupun a series of light that has been produced by the transition ataupun penurunan elektron force back to lower energy level, from higher energy level to lower energy level. So itu yang secara mudahnya lah serangkumkan pasal apa itu Bohr's atomic model. Okay, so kita tengok apa benda yang seterusnya pula. Saya tak masuk lagi soalan tutorial ya. Yang ni dah cover soalan tutorial nombor 1. Okay, tapi untuk yang seterusnya pula, so kita pergi kat sini. Saya nak tunjukkan korang. Okay. Alright. So macam tadi kita tengok kat sini elektron, okay, so kita ada nukleus. Lepas tu kita ada, cantik sangat sebenarnya, energy level. Katakanlah ni 1, 2, 3. Sangat cantik. Okay, so let's say kita ada N1, N2, N3 dan seterusnya lah. Okay, so yang ini apa yang kita panggil sebagai energy level. Okay, so ni energy level. Tapi kita boleh convert this lukisan, okay, instead of kita buat lukis bulat-bulat, kita boleh buat dalam bentuk kita panggil sebagai energy level diagram. Okay, so di mana kita ada lajur satu row yang tunjukkan energy. Kemudian kita just lukis dia punya line sahaja. So yang paling bawah sekali kita akan ada kita punya lowest energy level lah, kita punya ground state yang paling rendah. Okay, so let's say yang ni adalah N sama dengan 1. Okay, kemudian tinggi sikit, gap dia besar sikit, kita ada N equals to 2. Kemudian dia rapat sikit. So gap dia daripada N equals to 1, N equals to 2, N equals to 3, makin lama dia makin rapat. Makin lama dia akan jadi makin rapat. N equals to 3, kemudian kita ada, boleh lagi N equals to 4, N equals to 5 dia jadi lagi rapat, N equals to 5 dan seterusnya lah, kita boleh ada banyak sampai infinity. So ni contoh lukisan yang kita boleh hasilkan. Ini adalah sketch of energy level diagram yang korang akan gunakan nantilah. Okay. So apa yang kita akan terangkan sini, kita just convert daripada bulat kepada dalam bentuk line ni. Okay. So apa yang macam tadi secara postulate, kalau kita tengok postulate dia tadi, let's say kita ada elektron dekat energy level N equals to 1. Okay. So postulate yang ketiga tadi cakap, elektron akan dia boleh naik ke atas. So dia boleh naik ke N equals to 2,
ataupun dia boleh naik kepada n equals to 3, ataupun n equals to 4, ataupun n equals to 5. So dia boleh naik lah. Okay. So itu satu, dia boleh naik, postulat yang ketiga. Postulat yang keempat cakap, elektron yang berada di atas juga boleh turun ke bawah. Okay. So macam contoh daripada n equals to 2 boleh turun kepada n equals to 1. N equals to 3 boleh turun kepada n equals to 1. N4 turun ke n equals to 1. N5 boleh turun kepada n equals to 1. Okay. So dia macam ada siri dekat sini. Dan setiap satu ni, okay, bila dia turun, apa-apa hal, dia akan release energi. So setiap penurunan ni akan ada energi yang tersendiri keluar. Okay. So energi yang tersebut dia akan ikut the gap between energy level. Katakanlah macam contoh transition daripada n equals to 2 kepada n equals to 1. So dia akan tengok perbezaan energy of the electron untuk turun tu. Kita akan tengok perbezaan dari segi energy level. So dia akan compare energy level 2 dengan energy level 1 lah dalam kes ni. Okay. So dia akan gunakan formula delta E sama dengan RH darab 1 over N initial square minus 1 over N final square. So ini adalah rumus dia di mana kita akan bezakan the value of energy of an electron at energy level yang lebih tinggi tolakkan dengan energy level yang lebih rendah. So kita akan dapat rumus yang macam ini. Okay, so yang saya explain ni sangatlah macam agak simplified version punya lah untuk yang ni. Okay, so tapi yang awal-awal ni pasal yang ni macam ni kurang sikit. Tapi yang kita akan cuba lebih fokuskan adalah macam mana kita nak menyelesaikan soalan ataupun nak menjawab soalan. Okay. So kita tengok soalan teruslah directly. So supaya lebih nampak. Ada kapal lalu. Okay. So sebelum kita masuk soalan, lagi satu yang saya nak explain adalah pasal line spectrum. Okay, so macam tadi, okay, korang kena dapat tahu beza So yang kita tengok yang kat sini, yang selukis yang ini adalah energy level diagram. Daripada energy level diagram ni kita dapat energi bila ada transition of electron, kita tahu dia ada release energy berdasarkan postulat yang keempat. Okay, so dia release energy in the form of light, cahaya. Okay, dan cahaya itulah yang akan menghasilkan line spectrum. Okay, so itu erti kata mudahnya. Cahaya yang terhasil daripada transition itulah yang menghasilkan line spectrum. Bukan line spectrum tu adalah energy level, tidak. So dia beza Okay. So dalam line spectrum, nak lebih mudah, okay, ada 5 siri bagi line spectrum. So kita ada Lyman, kita ada Balmer, kita ada Paschen, kita ada Bracket dan kita juga ada P-Fun. So yang ini adalah series lah. So line series dia. Siri dia Okay. Nak ingat dia, korang boleh gunakan contoh yang saya bagi, ingat turutan dia adalah Lyman, balik, pasar, beli, Pampers. Yes. So ni adalah saya punya mnemonics yang saya nak ingatlah, cara nak ingat susunan bagi line spectrum series ni. So kita ada Lyman which is Lyman, kita ada balik, Balmer, pasar, Paschen, beli, Bracket, Pampers,
P-Fan. So memang ikut turutan dah, ngam, cantik, nice. Okay, daripada situ juga, okay, berdasarkan turutan ni, korang juga perlu tahu dia punya ground state. Ground state. So bagi setiap satu series ni dia ada ground state dia yang tersendiri. Macam Lyman n equals to 1 dan seterusnya lah. Balmer n equals to 2, Paschen n equals to 3, Brackett n equals to 4, P-Fan n equals to 5. Okay. Kemudian kita ada excited state. Excited state. Okay. So excited state dekat sini merujuk kepada energy level higher than ground state tu. Okay. So macam untuk Lyman, since ground state dia sudah n equals to 1, jadi excited state dia boleh jadi energy level 2, 3, 4 and so on. Kalau untuk Balmer pula, n equals to mesti lebih tinggi daripada ground state dia, iaitu mesti start daripada 3, 4, 5 dan seterusnya. Paschen pun sama, mesti lebih tinggi daripada 3. So 4, 5, 6 dan seterusnya. Answer akan isi je lah. So you get the idea. So maksudnya dekat sini, okay. So macam contoh, let's say siri Lyman. Siri Lyman akan terhasil, maksudnya kalau kita ada line spectrum tu untuk siri Lyman, akan terhasil bila ada elektron daripada excited state 2, 3, 4, semuanya tu akan turun kepada n equals to 1. So apa-apa hal bila higher energy level elektron turun kepada ground state n equals to 1, dia akan menghasilkan Lyman series. Kalau dia turun kepada energy level 2, semuanya turun ke energy level 2, dia akan hasilkan Balmer. Kalau dia turun kat 3, Paschen. Kalau dia turun kat 4, Brackett. Kalau dia turun kat 5, P-Fan. Macam tu. Okay. So, itu macam mana line spectrum tu terhasil. Okay. Lagi satu yang anda perlu tahu pasal line spectrum ni, mengikut series ni, adalah dia punya electromagnetic region. Electromagnetic region. Region yang ini dia rujuk kepada gelombang yang terhasil tu. Kan cahaya ni adalah satu bentuk gelombang. Okay. So gelombang tu kat region yang mana? Region, dia ada 3 region sahaja. Sama ada UV ataupun visible ataupun infrared. Okay. So 3 ni je yang anda perlu tahu. Okay. Dan susunan dia adalah macam ni. Lyman akan dapat UV. Balmer akan dapat visible light. Yang lain ni semua adalah infrared. Macam tu je. Okay. So anda boleh nak summarizekan pasal line spectrum ni, boleh copy this table. Okay. Supaya anda boleh rujuklah semula nanti apakah yang dimaksudkan dengan Lyman series, Balmer series, Paschen, Brackett, P-Fan. Okay. So UV ni kalau UV spectrum, UV electromagnetic region, dia adalah sinaran ultra ungu lah, ultraviolet. Ultraviolet ni kita tak boleh nampak. Okay. Dan cahaya dia tu kalau nak tengok pun macam dia kena ada guna kamera khas lah. Okay, ataupun spek khas untuk nampak ultraviolet punya cahaya. Okay. Tapi dia macam warna ungu-ungu sangat. Tapi cumanya kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Okay. So dia akan ada satu warna sahajalah untuk UV ni. Balmer ni pula dia adalah visible light di mana kita boleh nampak color macam color blue, color red, color violet, violet yang bukan ultraviolet ni violet, color green. So ni semua yang color-color yang ada dekat dalam sinaran pelangi.
Okay, so that's what it means by visible light, cahaya yang kita boleh nampak. Okay. Infrared pula, IR adalah cahaya yang kita memang tak boleh nampak. Infrared ni contohnya adalah yang dekat remote control. So remote control dia akan menggunakan infrared. Kalau ada siapa-siapa ada phone Xiaomi, okay, phone-phone yang ada remote control punya yang boleh tukar kat TV tu kan, yang tu dia menggunakan infrared. So cahaya yang dihasilkan oleh Paschen, bracket dan P-Fan series termasuk dalam golongan infrared. Kita tak boleh nampak, memang tak boleh nampak. Okay, so yang boleh nampak satu je iaitu Balmer. Dan clue dia memang kadang-kadang dia tak bagi nama series, dia bagi warna-warna. So bila kita tahu ada clue warna-warna tu, kita tahu dia adalah Balmer series. OMG. Okay. So far ada soalan ke untuk penerangan dari awal sampai sekarang? Masih okey, Sir. Masih okey Belum okay, ada, tak apa. Proseskan dulu apa semua. Okay, so sampai yang ini kita dah sepatutnya okay, sampai yang ini dia agak okey lah. Formula mahu hafalkah? Formula ya, kena tahu. Kena hafal dekat dalam kes ni, kena hafal. Sebab apa? Sebab formula tidak akan diberikan di dalam peperiksaan. So bila exam nanti memang kita sendiri yang kena keluarkan formula tersebut macam mana. Tak apa, bila ada soalan yang ni, yang sekarang ni kita nak jawab soalan pula, saya akan tunjukkan satu persatu macam apa formula yang kita nak gunakan. Nanti dah habis tu kita summarize. Allah. Korang ada dengar ke macam bunyi kapal terbang? Ada, Sir. Itulah keadaan selalunya kalau korang duduk dekat KML. Kalau dah duduk dekat KML macam ni lah. Ada je bunyi kapal terbang, bunyi jet pejuang lalu. Okay. Alright. Dah habislah, ganggulah diorang tu. Kita masuk kepada nak menjawab soalan pula lah. Okay, so keluarkan soalan korang tu, kita tengok macam mana. Soalan 1 tutorial kita dah tengok dah tadi sebenarnya. Soalan 2 tutorial Okay, so soalan 2 tutorial 2A. Okay, so 2A, how is the second line of bracket series produce. Okay, so ni soalan ni dia nak tahu sebenarnya apakah transition yang terjadi, yang berlaku untuk menghasilkan second line of bracket series. Okay, so katakanlah kita ada bracket series Okay, so kita ada line di mana macam ni, dia ada gap besar, lepas tu tiba-tiba gap tu makin lama makin mengecil macam tu. Ini contoh line Okay. So, line yang ada dekat sini, okay, dekat mana yang kita nak identify dia sebagai second line? Dari kiri ke kanan ke ataupun kanan ke kiri? Kita nak tengok. Kiri ke kanan? Kanan, Sir. Dari kanan ke kiri. Yes, dari kanan ke kiri. Bila nak baca line spectrum, kita baca daripada gap besar ke gap kecil. Dia bukannya sentiasa dari kanan ke kiri dia juga boleh dari kiri ke kanan. Asalkan dia punya bentuk dia tu kita baca daripada gap besar. So yang ini akan jadi kita punya first. Yang ni kita akan jadi kita punya second, third, fourth, fifth and so on lah. Okay, so kita baca dari kiri ke kanan kat sini. Okay,
So kita nak tahu line yang ini terhasil daripada transition apa? Okay, so clue dia dekat sini adalah kita tahu bracket. So bracket tadi dia punya Astaghfirullahalazim. Sorry. Dah habis dah lalu. Okey, maaf atas gangguan yang berlaku. Okey, so bracket dia punya ground state dia adalah n equals to berapa? 4. 4. 4 So kita dah tahu n equals to 4. Sekarang ni kita tak tahu n yang atas tu berapa. Okey. So n yang atas tu mestilah akan lebih daripada 4. Tapi kita nak tengok yang untuk line yang kedua terhasil. Okay, so kalau line yang pertama, dia akan terhasil daripada Astaghfirullahalazim. Okay, so line yang akan terhasil untuk first line, dia mesti daripada n equals to 5 turun kepada n equals to 4. So yang ini dapat first line. So korang boleh nak mudahnya sifar dia adalah aras yang tinggi tolak dengan aras yang rendah. Dapat nilai berapa? So macam ni 1, meaning first line. So kalau second line daripada aras energy level yang keberapa turun kepada n equals to 4. 6. Yes, kita dapat 6. So maksudnya dekat sini kita boleh jawab the second line of bracket series is produced by the transition of electron from n equals to 6 to n equals to 4. Macam tu kita nak jawab secara penuhnya. Itu je. Itu saja kita jawab. Macam tu. Okay, so maksudnya kita perlu tahu excited state apa, ground state dia apa. Okay. Untuk line yang keberapa tu kita just gunakan sifar. Tolakkan aras yang tinggi dengan aras yang rendah. Berapa kita dapat. Okay. Kita terus dengan soalan yang seterusnya. Yang ni soalan calculation. Okay, so soalan calculation yang kita nak fokuskan sekarang ni sebenarnya. Okay. So the first line of Balmer series has a wavelength of 656.3 nanometer. Calculate its frequency. So soalan 2A dia bagi kat sini Balmer series. Okay, so Balmer series, lepas tu dia bagi wavelength. Wavelength dia dah bagi 636.3 nanometer. And then dia nak kat sini frequency. Okay, so frequency adalah V. Tak tahu apa benda. Okay, so macam mana kita nak cari wavelength, macam mana kita nak cari frequency daripada wavelength? Ada formula dia kan? Okay, formula dia apa, Aaron? Lambda C over V. Lambda C over V. Okay, formula penuhnya macam mana? Lambda sama dengan C over V. Macam ni kan? Yes, sir. Yes, okay. Tapi sekarang ni kita nak dapatkan V. So tukarkan, rearrange that formula kepada V equals to C over lambda. Okay. So sekarang ni kita masukkan nilai sahaja. Kat sini formula yang ni anda kena ingatlah, yang ini saya rasa dekat sekolah ada kan formula ni. Siapa-siapa yang tak tahu tu boleh rujuk balik yang ni lah. Okay. So
Okay, C dekat sini, C sebenarnya merujuk kepada speed of light. Speed of light. Dan nilai dia akan diberikan. Okay, kalau dia bagi, nilai dia adalah 3.0 kali 10 kuasa 8 meter per second. So it's a kelajuan cahaya. Constant. Dan nilai dia takkan berubah. Memang itu sahaja nilai dia. Okay, so kita masukkan. Ini 3.0 kali 10 kuasa 8. Bahagikan dengan wavelength. Wavelength dekat sini daripada soalan dia bagi dalam bentuk nanometer. Tapi bila kita masukkan ke dalam formula yang ini, anda kena check dengan formula speed of light ni, unit dia adalah dalam bentuk meter. Jadi wavelength kita pun kena dalam bentuk meter. Jangan guna nanometer sahaja. So kena tukarkan nanometer kepada meter, di mana kita just ambil 636.3 darabkan dengan nanometer punya nilai. Nano adalah 10 kuasa negatif 9. So just darabkan 636.3 times 10 to the power of negative 9 meter. So nanti baru dapat. Ya. Ya saya. 656. 656. Oh, aku rabun. Sorry. 656. Okay, sir. Aku rabun. Okay, 656. Okay. Okay, dapat Okay, so sekarang ni keluarkan kalkulator and then anda kiralah berapa dia punya frekuensi dan anda akan dapat dalam unit per second. Okay, so take out your calculator. So ada kalkulator saya dekat sini. Ada sesiapa yang ada masalah nak menggunakan kalkulator ke? So anda tekan 3.0. Lepas tu kalau nak eksponen tu, guna butang yang bawah ni je. Butang yang 10, yang ada darab 10 kuasa X tu. Gunalah butang tu, senang sikit. Okay. Lepas tu bahagikan dengan dalam kurungan. Kalau anda guna selalunya, kalau anda guna exponential, ada yang guna exponential yang ni kan, yang 10 kuasa 8, 10. Anda buat dalam kurungan dulu siap-siap. Okay, supaya dia lebih teratur dan jawapan tu tak adalah salah nanti. Okay, so 656.3 eksponen negatif 9. So negatif 9. Okay, so anda cuba bagi tahu jawapannya berapa? 4.571 darab 10 kuasa 14. Okay, so nak ambil berapa titik perpuluhan? Kalau yang macam ni, to be safe lah. Kalau dah ada exponential ni, kita tengok ambil je 2 titik perpuluhan. 4 point berapa tadi? 57. 4.57 kali 10 kuasa 14 kan? Betul, sir. Yes, so that will be your ni. And then don't forget unit mesti ada So itu kena ada, wajib. Unit is mandatory, wajib. Kalau tak ada, walaupun nilai yang anda dapat ni betul, jawapan anda jadi salah. So kena ada unit. Okay, so yang ni easy, simple lagi soalan ni, masih boleh dijawab. Kita tengok pula soalan C soalan C. Okay, so soalan 2C. 2C. So the question 2C, they ask you to calculate the wavelength. So lambda, dia nak cari kat sini berapa. Energy. Oh, yang ni dia minta spesifik nanometer. Energy. And then the frequency. Frequency of the fourth line of Lyman series. Okay. So fourth line of Lyman, dia bagi maklumat dia simple saja. Dia cakap fourth line of Lyman series
ambil kau, carilah dia punya wavelength, cari dia punya energy, cari dia punya frekuensi. So bila dapat soalan macam ni, apa yang kita kena buat mula-mula sekali? Okay, baca fourth line of Lyman series. So kita tahu fourth line of Lyman series, nak dapatkan dia, kita perlu tahu apakah dia punya transition daripada n equals to berapa to n equals berapa. Okay, so Lyman series ground state dia berapa? Kalau ikut table tadi. Satu. Jadi fourth line, macam mana kita nak aras tinggi berapakah yang kita tahu beza dia adalah 4 kalau tolak dengan 1? 5 tolak 1, 4. Okay, so the higher energy level dia adalah n equals to 5. Lepas tu turun kepada n equals to 1. Okay, so daripada situ kita dapat kita punya Lyman series punya ni. Okay, so ni maklumat yang penting yang kita akan nak gunakan. Okay, so soalan tu minta wavelength, energy, frekuensi. Daripada maklumat yang dua ni yang kita ada, nak dapatkannya macam mana, kita akan gunakan formula. Okay, so ada beberapa formula ataupun ada beberapa cara lah, bukan satu cara sahaja untuk dapatkan maklumat ni. Cara yang pertama yang saya akan tunjukkan kat sini adalah, kalau soalan dia mula-mula dia bagi wavelength kan, suruh kita cari wavelength. So gunakan Rydberg equation. Okay, so Rydberg equation kat sini, okay, sorry formula ni memang saya tak ada cara nak ingat macam mana, tapi anda kena tahu. Maksudnya anda perlu nak tak nak kena tahu apa formula dia. Okay, so it's 1 over lambda, Rydberg equation ni sama dengan RH times 1 over N. Okay, yang ini dia terbalik. Kalau tadi dalam formula delta E, kita akan ada N initial tolak N final. Yang ini dia adalah N final tolak N initial. Okay, sebab nilai yang dekat sini perlu lebih besar berbanding nilai yang lebih kecil berbanding dengan nilai yang kedua ni, supaya jawapan tu nanti dapat positive value. Okay, sebab dalam kes ni kita nak positive answer lah, bukan negative answer. So that's why kita punya susunan dia macam ni. Okay, so lambda adalah kita punya wavelength, RH dekat sini adalah Rydberg constant, tetapi nilai yang digunakan dekat sini adalah 1.097 kali 10 kuasa negatif 10 kuasa 7. Okay, so dekat Rydberg E constant, RH ada dua constant, ada dua nilai. Satu yang 2.18 kali 10 kuasa negatif 18. Satu lagi adalah 1.097 kali 10 kuasa 7. Perlu ingat ke dia punya constant tu? Tak perlu ingat, sebab constant tu akan diberikan dalam bentuk macam ini. Sorry. Terus tak nampak. Dia ada dekat dalam list of content lah, list of constant. Ada akan diberikan kepada anda. Okay? Tapi anda perlu tahu mana satu yang anda nak gunakan. Okay? Dalam kes ini, bila ada lambda, anda tengok unit bagi Rydberg constant tu mestilah unit yang menggunakan negative 1. S negative 1. Ya. S negative 1. Pula, sorry. M negative 1. Sorry. M negative 1. Okay. So unit yang sama bagi macam wavelength. Kemudian kita ambil lah, masukkan nilai. So NF kita, N final kita adalah yang dia turun dekat mana. So kita punya, lupa, square jangan lupa. So 1 square, siapa yang ada nak tanya soalan tu? Saya dengar macam ada yang tak, okay, all mute. Alright. Minus 1 over
squared. Okay, so gunakan formula ni dapatkan value bagi 1 over lambda lah. Alright, so siapa-siapa yang dah ada dapat jawapan? 94.95. 94.95. Ngam macam ni. Yes. NM. Oh, tu jawapan akhir dah terus. Ya. Ya, okey. Okey, itu jawapan akhir. Sebelum jawapan akhir, kita buat jalan kerja lah sebab takut ada yang lain-lain tu tahu ke macam mana nak selesaikan yang ni? 1.097. Sorry saya ajar memang agak lambat supaya semua orang boleh faham. Okay, so kita dapat nilai macam ni and then kita akan darabkan the answer darabkan dengan the value 1 over 1 squared, lepas tu tolak dengan 1 over 25 lah, 25 ataupun 5 squared lah, kita buat 5 squared. Alright, kita dapat ini dulu kan nilai dia, so we get 105312 10531200. So kita akan dapat nilai itu terlebih dahulu. Alright, and then daripada situ barulah kita buat lambda bersamaan dengan 1 over 1053120. Yang kat sini anda akan dapat mula-mula sepatutnya, okay, 1 bahagi answer, kita akan dapat macam ni, 9.49 kali 10 kuasa negatif 8 kan? 9.49 6 kali 10 kuasa negatif 8. Ini dalam bentuk meter. So jawapan anda tu belum lagi habis dalam bentuk nanometer. Ini baru dalam bentuk meter. Tapi nanti bila dah tukar kepada nanometer, kita akan dapat tadi berapa? 94.96 nanometer. Kan? Betul kah? Betul, sir. Betul lah. So dapat macam ni. Okay. So ni satu. Alright. So baru dapat wavelength. Sekarang ni kita nak cari pula energi. Okay, so untuk energi ada dua calculation yang boleh anda buat. Okay, tapi kita dah dapat wavelength. Okay, so kita gunakan je nilai wavelength yang kita dapat kat sini dan masukkan ke dalam. Ya. Yang exponential tu 6. 6. Ini bang. Korang nampak kalkulator tak? Tak nampak kalkulator. Sorry. Kejap Kejap okey. Nampak kalkulator ni tak? Nampak, sir. Sepatutnya 10 kuasa negatif 8. Macam mana boleh dapat 10 kuasa negatif eksponen negatif 6? Sepatutnya negatif 8. Saya rasa mungkin kamu kena check balik kamu punya calculation. Yang masa pengiraan 1 over lambda ni dapat ini 10531200. So bila dah dapat yang itu baru kita tukarkan, dapatkan lambda dalam bentuk 1 over 10531200. Lepas tu baru kita dapat dalam bentuk ni lah, sepatutnya 496 kali 10 kuasa negatif 8 meter, and then kita dapat 94.96 nanometer. Yang tu yang sepatutnya kita dapat.
Okay, so tak apa. So figure out that first. Okay, sekarang ni kita nak dapatkan energy. Okay, so energy dekat sini. Sir, Yes. yang dapat yang lambda tu kan yang 1 over 105312000 tu kan saya dapat Ya. 9.495. 9.495. Yes. Dapat macam ni tak masa kamu buat kalkulator tu? Ada. Macam ni kan? Tidak, dia punya dia tidak terus bagi yang ada darab yang ada 10 kuasa negatif 8 itu. Macam ni kan kamu dapat mula-mula? Saya tekan kalkulator 1 bahagi 105312000. Terus dapat Okey, 1 bahagi 105312000. Kita tengok sama-sama, dapat. Ting-ting. Tada! Masih macam ni juga. Okey, tak apa. Beza sikit-sikit tu tak apa, tak ada masalah. Beza sikit-sikit tu tak ada masalah, tak apa. Macam contoh kat sini 9496 kan saya punya jawapan, tapi boleh juga diterima 94.95 nanometer. Sama je, boleh je tu diterima. Beza sikit sangat tu tak ada masalah. Okey, ada lagi yang ada soalan? Sir, saya ada soalan sir. Yes, Alexander. Fedrika. Yes. Yeah. Sir buat dia 94 sebab mau tukar jadi nano kan. Sebab 10 kuasa negatif 9 kan nano. Saya rasa itu yang ada yang tadi tak faham tu kali. Oh, okey. So yang ini 9.496 kali 10 kuasa ini dalam bentuk meter kan? Okey, sekarang ni nak tukarkan kepada nanometer macam mana? Okey. So daripada meter, itulah saya ni terus laju je. Lupa pula ni mau tanya. Okey. So daripada meter mau ke nanometer. So meter ke nanometer. Macam mana kita nak buat? Okey. So meter adalah benda yang besar. Nanometer macam yang ni, dia maksudnya adalah kali 10 kuasa negatif 9 meter. Ini maksud dia. Okey. Jadi dari meter nak ke nanometer, sepatutnya kita bahagikan dengan 10 kuasa negatif 9. So bahagikan dengan 10 kuasa negatif 9 daripada meter ke nanometer. Daripada nanometer nak ke meter, darab 10 kuasa negatif 9. Jelas ke? Okay, so kita cuba. So jawapan yang saya dah dapatkan sini dalam bentuk meter kan? Okay, jadi answer kita tu bahagikan dengan 1 darab eksponen negatif 9. Okay, so kita guna yang tu, cuba. Apa yang kita dapat adalah ini. So ini kita punya nilai in nanometer. Ada siapa-siapa lagi yang tak jelas pasal ini? Memang memang tak boleh biar dalam meter lah kan sir? Sebab soalan tu specifically minta dalam nanometer. Tapi kalau dia just tanya, calculate the wavelength. So kalau dia tanya macam tu saja tanpa dia cakap in nanometer, kita boleh tinggalkan ke dalam meter. Tapi bila dia minta spesifik, kita kena bagi jawapan tu dalam apa yang dia minta lah. Okay, so tak boleh bagi tinggal meter je. Jelas? Jelas sir. Jelas sir. Nice. Nice. Okay. So kita terus Okay. So untuk conversion ni sepatutnya anda dah sepatutnya biasa pasal conversion of unit ni dengan saya. Okay. So sekarang kita terus. Kita pun dah ambil masa yang panjang ni, tak apa, nanti kita boleh sambung lagi lah nanti. Tak apa, kita terus yang ni, last part, last dua benda. Okay, tadi kita dah dapat wavelength kita sebanyak 9.496 kali 10 kuasa negatif 8 meter. Yang ni saya ambil unit meter sebab apa? Sebab nanti kita nak guna delta E bersamaan dengan H
frekuensi. Okay, ni nanti kita, sebab kita nak guna formula ini untuk dapatkan nilai energi. Okay, kita juga boleh dapat delta E energi dengan menggunakan formula RH darab 1 over N initial square tolak 1 over N final square. Yang ini pun boleh juga dengan syarat RH ni guna 2.18 kali 10 kuasa negatif 18. Okay, so yang ini adalah cara yang kedua. Sekarang ni cara yang pertama yang saya nak tunjukkan adalah cara yang inilah. Okay, so since delta E sama dengan HV, H darab frekuensi, okay. Tapi since kita ada kat sini adalah kita punya wavelength. Kita ada wavelength. Okay, so convertkan sebab frekuensi sama dengan C over lambda. Jadi kita substitutekan V ni dengan HC over lambda. So kita boleh gunakan terus nilai lambda untuk cari energi dekat sini. Jadi value kita tahu H dekat ini adalah Planck constant 6.626 times 10 to the power of negative 34 joule second. So yang ini merujuk kepada Planck constant. Planck constant ni pun anda tak perlu ingat. Dia punya constant tu akan diberikan dekat dalam list. Ada list dia nanti. So tak perlu ingat. Yang ini darabkan saja dengan nilai speed of light 3 kali 10 kuasa 8. Sorry, bukan negatif ni. 10 kuasa 8 bahagi dengan kita punya frekuensi yang kita wavelength yang kita ada tu. 9.496 kali 10 kuasa negatif 8. Okay, so yang ini kita selesaikan guna kalkulator lah. So tak apa, saya tunjukkan lagi juga macam mana nak guna kalkulator ni lagi sekali. Okay, 6.626. Lepas tu kita kasih darab eksponen negatif 34. Okay, tutup kurungan. Lepas tu darab kurungan lagi 3.0 eksponen 8. Selalunya saya akan selesaikan dulu bahagian atas. So, saya tekan je enter. Dapat jawapan macam ini kan? Kemudian baru kita bahagikan answer tersebut dengan 9.496 eksponen negatif 8. Okay, so kita akan dapat jawapan kita adalah sebanyak ni. Ini adalah energi bagi elektron tersebut lah. So nilai dia adalah 2.093 kali 10 kuasa negatif 18. 2.093 kali 10 kuasa negatif 18 per joule. Joule. So jawapan dia adalah tinggal dalam bentuk joule sahaja. So inilah jawapan dia untuk energi. Okay. So frekuensi wavelength kita dah ada, energi kita dah ada. Sekarang ni kita just ambil je frekuensi, just masukkan sahaja 3.0 kali 10 kuasa negatif 10 kuasa 8 bahagikan dengan 9.496 kali 10 kuasa negatif 8. So anda akan dapat frekuensi anda bersamaan dengan, so ambil kalkulator tadilah. Okey. So ambil kalkulator ni tadi. Kalau saya buat macam ni. .626 negatif 34. So bahagikan saja dengan Planck constant tadi sebab yang tu, yang ni cara lain lah, tapi jawapan dia sama sahaja. Apa yang kita akan dapat adalah 3.159 kali 10 kuasa 15 per second. Okay, so itu jawapan yang saya boleh tunjukkan cara-cara nak mengiranya untuk soalan 2. Panjang lebar juga kita punya perbincangan ni. Sorry, saya go through very slowly. Okay, so siapa-siapa yang lepas ni ada soalan boleh personally tanya. Siapa-siapa yang betul-betul tak faham boleh terus tanya dekat saya.
Tak perlu nak tunggu macam tunjukkan macam ni satu persatu. Boleh terus direct dia tanya. Yang ini adalah untuk just nak kita terangkan semula lah secara generalnya. Okay. So ada soalan tak sampai setakat ni? Sir, Yes. Ashika. nilai H tu dari mana? Nilai H itu adalah Planck constant dan nilai itu adalah nilai yang tetap. Dia akan bagi dekat anda. So anda cuma perlu tahu H tu apa dan letakkan sahaja nilai dia. Nilai dia memang akan tetap 6.626 kali 10 kuasa negatif 34. Dia adalah constant, pemalar, nilai pemalar yang memang adalah. Sama juga nilai C, C pun macam pemalar juga, benda yang sama. So bila anda dapat nanti, jangan risau, nanti dia akan bagi korang table. Table tu, sekejap saya tutup saya punya background ni. Segan saya nak tunjuk background saya. Okay, so dekat sini dia akan bagi korang table lah, satu table macam ni. Okay, so table kat sini menunjukkan semua pasal constant yang ada dekat sini. So bila mana nanti korang dah nanti dapat kertas peperiksaan tu, dia akan bagilah. So macam tak perlu nak hafal pun tak apa, tapi anda perlu tahu sahaja apakah H tu merujuk kepada apa, C tu merujuk kepada apa. Okay? Oh, thank you, sir. Okay, anyone else yang ada soalan? Tak ada? Okay, so saya nak tanya korang nak teruskan lagi ke ataupun korang nak rehat dah? Nak habis dah? Ikut sir. Kami ikut sir je. Ikut sir. Mana sir? Okay, kita tengok satu lagi soalan boleh? Nombor 3. Boleh, sir. Sebab lepas tu Boleh, yang sir. lain-lain tu pattern Boleh dia, sir, boleh sir. yang lain-lain tu pattern dia adalah sama sahaja. Sama je. Okay, tapi kalau anda still tak jelas nanti boleh directly PM sir, tanya sir. Alright. Okay, so sir kejap Okay, so soalan nombor 3. So soalan nombor 3 ni yang ada yang ramai yang tanyalah kemarin. Soalan nombor 3. Okay, dia bagi dekat sini color and the wavelength. Okay, so clue dia dekat sini adalah color. Jadi bila dia ada color, dia merujuk kepada siri apa? Balmer series. Okay, so bila dapat soalan bercolor macam ni, anda tahu dia adalah Balmer series. So dia bagi kat sini adalah color red, green and yellow with the value of the wavelength dia bagi. Satu ada 656.3 nanometer. Yang ni dia ada bagi 486.3 nanometer. And then another one dia bagi 434, sorry. 434.2 nanometer. Okay. Dia cakap kat sini, calculate the energy emitted in the formation of red line and green line. Okay, so untuk yang ini, okay. So, lupa tadi. Tak apa, saya terangkan kat sini. Okay, so dia nak kat sini energy kan? So delta E. So delta E dekat sini, kita ada yang kita dapat ni semua ni adalah lambda. Kan? So just gunakan formula HC over lambda. Okay, so untuk cari energi ni saya rasa anda boleh cuba sendiri kan? Just make sure tukarkan daripada nanometer kepada meter terlebih dahulu anda punya wavelength sebelum menggunakan formula ini. Okay, so ingat formula ini nak jawab soalan energi ni bila dia bagi wavelength. Jelas yang ni?
Jelas, sir. Jelas, sir. Jelas. Oh yes, Jeremy. Sir, kenapa Hai. dia punya jawapan dalam negatif? Okay, yes, that's yang tertinggal tadi. Okay, so kenapa jawapan dia adalah negatif? Okay, sebab yang ini semua terhasil daripada bila kita, okay, ada higher energy level, kita ada energy level transition kan. Okay, so transition of electron daripada atas turun ke bawah, katakanlah ni n equals to 2, yang ni Balmer series punya, katakanlah contohlah katakanlah n4 turun kepada n2. Okay, katakanlah macam tu. Ya, bila turun baru dia keluar cahaya kan? Baru dia keluar cahaya. So ini adalah energy release. So energy release dia sentiasa negative value. Dia punya joule dia punya unit, dia punya value. Dia sentiasa negatif. So walaupun jawapan yang kita dapat tu adalah dalam bentuk positif, tetapi dia punya value of delta E tu kita tambahkan dengan negatif. So macam contoh bila kita buat pengiraan kat sini, nanti kita dapat value kita positif kan? Tapi kita tambahkan negatif disebabkan oleh kita nak rujuk dia sebagai energy release. Okay. And then kalau sepatah balik kepada yang kita buat pengiraan energi yang ini tadi pun sama juga setertinggal, which is setertinggal negative value kita. Negative value. So the energy here is always gonna be negative when bila dia orang cakap pasal line spectrum. Sentiasa akan negatif. Sebab apa? Sebab energy release in the form of photon. Bila energy release, energy tu sentiasa dalam bentuk negatif. Kalau melainkan dia transition daripada lower energy level kepada higher energy level, yang tu energy is absorbed by the electron. So yang tu baru positif. Tapi yang ni sentiasa negatif bila kita cakap pasal line spectrum. Jelas untuk yang ni? Sir, kalau Jelas, sir. kalau biar positif dikira betul ke, sir? Kalau biar positif, tengok kepada skema jawapan peperiksaan tersebut. Tapi selalunya letak negatif. To be safe, letak negatif. Confirm insyaAllah selamat. Tak ada masalah. Alright, sir. Okay? So, Yes. apa jawapan untuk 3A tu? Untuk red line sama green line. Ikut yang dia bagi tunas je. Red line negatif 4.09%. Ya, betul. Oh, yes. Kejap. Red line nilai dia berapa? Yang dia bagi sana negatif 4.090 darab 10 kuasa negatif 19. Itu untuk red line kan? Tak tahu, dia just put di sana. Maybe lah, kalau ikut arrangement itu red Okey, line. tak apa. Saya cuba jawab satu soalan, lepas tu so kita tahulah jawapan lagi satu adalah berapa. Okey, so kita guna formula tadi, delta E sama dengan HC over lambda. So kita ada 6.626 eksponen negatif 34 darab dengan 3.0 eksponen 8. Okey, lepas tu bahagi dengan kita punya wavelength. So wavelength kita bagi yang merah adalah 656.3. Tapi jangan lupa tukarkan nanometer kepada meter. So nanometer kepada meter darabkan dengan eksponen negatif 9. Alright. So kita tengok jawapan kita apa? 3.028. 3.028 ni sama dekat dengan yang kedua. Jadi sepatutnya jawapan kita untuk yang red, so okey. So jawapan dia, so korang boleh semak So red value dia adalah negatif 3.031 kali 10 kuasa negatif 18 joule, don't forget the joule. And then kita punya lagi satu dia minta apa?
green line. Green line kita adalah negatif 4.090 kali 10 kuasa negatif 18 joule. So this is the value of the answer yang sepatutnya anda dapatlah. Okay, so boleh tandakan dekat tutorial tu kat situ. Okay. So Sir. now, yes Farah. Yang red line tu saya dapat negatif 3.028 Ya, sama-sama macam Sir. Oh, Tapi sama. saya rasa dia ambil nil sama ada dia guna Planck constant tu yang lain ataupun ya. So beza sikit je. Beza dia janji kepala dia pun 3.0 tu dah ngam betul. Jadi letak jalap. Yes, letak je. Okay. Okay. Alright. Okay, kita terus kepada last part . Kita lepas ni saya rasa kita berhenti sampai setakat tu saja lepas ni. Okay, so kita tengok last question. So with the reference of the table below, kita nak buat sketch the energy level diagram. So yang ni yang ramai tanya semalam. Macam mana nak jawab ni Sir? Okay, so untuk yang ini anda boleh je nak sketch. Sketch anda akan jadi macam yang kita sebuat itulah energy level diagram tu. Tetapi sekarang ni permasalahan yang kita ada is that kita ada red line. Kita ada green. Dan kita ada blue. Kita bukan dia bagi dalam bentuk first line, second line macam ni. Dia tak bagi line yang macam ni, faham tak maksud saya? Dia tak bagi line macam ni. So kita tak boleh tahu dia first line ke, second line ke. Sebab kalau dia bagi macam ni, senang kita tahu transition tu dari mana ke mana. Faham tak maksud saya? So maksudnya sekarang ni kita tak tahu yang red line ni dari transition, okay, semuanya akan turun kepada semuanya akan turun kepada 2n equals to 2 sebab kita tahu dia adalah Balmer series. Tapi daripada n ke berapa diorang ni turun kepada n equals to 2? Daripada mana turun kepada n equals to 2? Yang itu yang kita tak tahu sekarang ni. We don't know the answer for that. Okay, so kita kena tahu dulu ataupun kita kena cari dulu apakah nilai bagi n yang ada dekat sini. So macam mana nak cari? Okay, so ada dua cara tapi saya ada satu cara je yang untuk yang ni supaya lebih mudah. Yang diberikan dekat sini adalah wavelength. Okay, dia bagi wavelength kat sini. Jadi kita refer kepada Rydberg equation. Okay. So saya cuba buat satu red line. Okay, so red line kita ada lambda, nilai dia adalah 656.3 kali 10 kuasa negatif 9. So yang ni daripada nanometer kepada meter saya dah convertkan, saya convertkan terus Sama dengan RH darab 1 over n final tolak 1 over n final squared, 1 over n initial squared. So yang ini kita punya formula. Okay. So masukkan balik nilai tadi. Jadi RH kita adalah 1.097 kali 10 kuasa 7 darabkan dengan n final kita dah tahu which is 2. Okay, yang ni kita dah tahu dah. 1 over 2 squared kita dah tahu. Tapi n initial kita tak tahu. So n initial squared. So yang ini yang kita nak cari sebenarnya. Okay. So anda gunakan kalkulator anda. Okay, untuk dapatkan nilai n I ni berapa? Okay, so
Kalkulator ada satu benda yang menarik di mana kita boleh buat rumus tu secara dalam bentuk, tahu tak korang boleh cari nilai X menggunakan kalkulator sahaja? Pernah guna tak? Tak pernah try tu. Tak pernah try Pernah Okay, je. so kita cuba try nak? Boleh sir. Boleh sir? Boleh Okay, so kita cuba macam contoh sekarang ni, kita tulis je equation kita balik semua ni macam ni kat sini. So kita akan tulis 1 per 656.3 eksponen negatif 9. Okay, so kita dapat macam ni. Okay. Lepas tu, untuk sama dengan, jangan guna sama dengan yang dekat bawah ni. Pergi tekan alpha, tekan calculate. Alpha CACL yang atas dia ada tanda sama dengan warna pink tu. Siapa-siapa yang guna formula Casio lah. Siapa-siapa guna Casio. Casio baru ke Casio lama ke macam ni sama je. Kecuali Casio yang lagi lama. Yang tu tak dapat lah saya nak tolong. Okay, so dapat macam tu. Lepas tu kita tulis balik 1.097 eksponen 7 tutup kurungan. Lepas tu dalam kurungan lagi sekali, yang ni 1/4 lah kan. 1/4, 2 kuasa 2, 4. Tolak dengan 1. Okay, ni 1 per, yang ni korang tekan lagi sekali alpha. Lepas tu cari huruf X kat sini. So macam yang dekat ni kan, ni X. Letak macam tu. Lepas tu tutup kurungan. Okay, so kita dapat satu set of equation yang ada unknown. Okay, dah dapat semua macam ni? Okay, so bila dah dapat macam tu, sekarang ni kita nak selesaikan apakah nilai X tersebut. Okay, so nak dapatkan nilai X tersebut, anda tekan shift, lepas tu anda tekan balik calculate ni, CACLC ni, tekan tu. Solve for 0. Solve for X. Kenapa tak dapat? Sir, X square sir tinggal tadi. Ni dapat. Kita tinggal Dapat. screen. Oh ya, square. Shoot. Tengok ni, dapat kan jawapan dia? Dapat. X sama dengan 9. Sorry, X tu 9 tapi yang X yang seletak ni adalah Ni squared. So maksudnya sekarang ni, kita punya Ni squared adalah 9. Okay, tak apa. Saya buat balik Saya buat balik. Saya punya equation. Kenapa ni tak jadi? Tutuplah kalkulator ni. Okay. So tadi kita dah dapat Ni squared sama dengan 9. Betul tak? Okay, jadi Ni kita adalah square root of 9 which is 3. Dapatlah 3. Samalah. Kenapa samalah? Saya syntax error. Oh, macam mana dapat syntax error? Kenapa dapat syntax error? Tak tekan calculate. Dia tekan calculate, maksudnya shift calculate. Lepas tu nanti dia akan solve for X kan. Lepas tu baru tekan equal. Okay? Siapa yang tak dapat lagi cara macam tu? Cara ni bukan paling apa, cara ni menjimatkan masa anda untuk mengira. Instead of buat satu-satu. Okay, dapat? So, Kejap sebelum lagi. Okay, so anda guna, belum lagi. Cuba dulu buat. Sir, itu yang N kan kalau masuk calculator kasih X. X tu mau kuasa 2 kan? Ya, boleh. Sekejap. Kalau macam contoh, let's say, saya buat baliklah calculation kita. Saya tunjuk lagi sekali. Sir, kenapa saya punya start? Dapat kamu punya start, dia kadang-kadang lambat sikit dia loading. So kamu kena bagi dia masa, bagi bertenang. 656.3
Dia kena bagi masak sikit. Sebab kalkulator kita ni hendaklah komputer yang power. Dia agak perlahan sikit. Okey. Alpha calculate. Lepas tu 1.097 eksponen 7 tutup kurungan. Kemudian kita ada lagi 1/4, 1/2 buat square lah kan. Lepas tu tolak dengan 1 per. Okey, alpha x lepas tu square kan. Boleh. Lepas tu goyang ke kiri sikit, kanan, tutup kurungan. Lepas tu jangan terus tekan kat kalkulator ni sama dengan. So tekan shift, lepas tu tekan solve. CALC tu. Tekan situ dulu. Kan dia cakap solve for x kan. Lepas tu barulah anda tekan sama dengan. So biar dia blank dulu sekejap. Lepas tu dapat jawapan situ. Okey, tak dapat. Siapa yang tak dapat? Tak dapat ke? Kalkulator blur. Dapat, sir. Sir, lepas Dapat sudah. Siapa yang dapat? Lepas apa? Lepas tekan calculator, mau tekan apa? Tekan shift tak sebelum tekan calculate tu? Tak ada. Tekan shift dulu. Kan nak solve kan? Tekan okay. shift. So, kejap. Tekan solve. Oh. Kenapa calculator? Kalkulator korang macam ni kah? Macam yang saya punya tunjuk ni kah? Shift solve. Ya, shift. Shift tu yang betul-betul sebelah alpha. Lepas tu? Lepas tu dah tekan calculate tu, CALC tu. Sudah. Lepas tu dia akan keluar solve for x kan? Enggak tahu, dia letak x equal 0.08154 gitu. Astaga, bukan. Kejap, yang hitam. Mana yang hitam ni? Yang hitam. Yang hitam, sir. Apa yang hitam? Itulah yang tulis ni. Apa yang hitam? Syntax error lebih sakit berbanding. Oh, yang lama punya tuh, sir. Okey. Kalkulator yang itu. Astaga. Okey, kalkulator yang kalkulator yang itu saya minta maaf kalkulator yang itu saya tak ada cara nak buat yang tu. Ni yang kalkulator yang atas sikit, yang baru sikit. Yang ini, yang natural VPAM ni. Ni dapatlah. Ya. Lepas Ya, tekan tuh Radiana. apa shift? Kasih shift terus Sebelum tekan tekan- solve. Shift, solve. Oh, dapat sudah. Dapat. Lepas shift solve, lepas tu tekan apa lagi? Lepas dah shift solve, lepas tu dia akan tulis solve for x kan? Tekan sama dengan. Tekan sama dengan di bawah sekali. Yang last step tekan sama dengan di bawah sekali. Oh, saya stuck. Oh. So yang sebelum tekan sama dengan tu x tu equal 0.08154. Tiada 0.01 bla bla bla, tiada. Saya dapat itu. Okey, Baba, kita cuba saya buat lagi sekali saya tunjuk lagi sekali, astaga. Okey. Saya tulis macam ini. Siapa yang syntax error tu, make sure anda check korang masukkan nilai itu betul tak? 656. Dapat sudah. Dapatkan? Ya. Apa yang tak dapat lagi tu, saya doakanlah dapat. Alpha solve. Okey, sama dengan tu guna alpha solve yang ini kan. Lepas tu dalam kurungan lagi. Jangan yang siapa yang syntax error tu mungkin kurang tu. Mungkin ada yang tak buat kurungan betul ke apa benda semua tu. Satu 1.097 eksponen 7
Agak menangis ku mau buat ajar kalkulator. 1/4 tolak 1/x alfa x square tutup kurungan. Okey, dapat macam ini, anda cek balik anda punya susunan tu dapat tak sebiji macam ni. Kalau sebiji macam ni ngam lah, cantik. Okey. Siapa-siapa yang tu nanti boleh buat TikTok video untuk ajar ni. Okay, so lepas tu dah tengok ni, nanti ataupun boleh tengok recording soon nanti. Okay, bila dah dapat macam ni, dah buat tulis equation kan? Dah tulis equation, tekan shift, tekan solve yang ada CALC ni, yang anak panas tunjuk ni. Tekan itu, kan dia keluar solve for x. Dia keluar solve for x. Solve for x tu, anda dah tak payah usik yang hitam-hitam atas ni. Terus pergi kepada tanda sama dengan di bawah ni. Dapat situ, kasih tekan. Lepas tu anda punya nilai x tu adalah sama dengan yang ini yang diberi jawapan di sini. Dapat? Dapat. Selesai. So itulah cara anda nak mengira x bukan paling cepat lah. Kalau macam awal-awal ni anda tak tahu kan? Sekarang dah tahu, anda boleh guna, cepat je dah kira. So tak perlu buat manual sudah. Kalau nak buat manual boleh juga, tak ada masalah. Okay, so berguna ke tak berguna apa yang saya ajar? Guna sir. Okay, lepas ni, so anda boleh guna balik yang cara saya ajar tu nanti untuk dapatkan bagi green dan juga blue. Dah dapat nanti transition bagi green dan blue tu. Okay, anda lukis je lah dia punya transition tu. Contoh macam ni kita dah dapat yang red kan. Contoh kita dah dapat yang red di sini. So kita lukis dia punya, apa yang kena ada dekat dalam lukisan anda tu is that kita ada line kita atas ni. Anda gunalah pembaris. Saya ada pembaris tapi malas nak guna. Okay, so E. Lepas tu kita letak kita punya energy level. Kita ada n equals to 1. Lepas tu gap sikit, kita letak sini. N equals to 2. Lepas tu kita lagi n equals to 3. Korang buatlah cantik-cantik, kemas, janganlah buat macam se. Okay, n equals to 4. Lagi n equals to 5. So tadi kita dah tahu red transition daripada n equals to 3 to n equals to 2. Dah dapat macam tu. So kita labelkanlah transition yang kat situ dengan red. Lepas tu yang warna yang lain-lain tu bolehlah anda tunjukkan pula macam mana dia punya transition yang lain. So kalau yang tak silap se yang lain katakanlah tadi red. Lepas tu kalau green tak silap se, green daripada 4 ke 2. So ni dapat green. Lepas tu kita ada blue. Yes, Rachel. Oh, ada soalan dalam chat box tu, sir. Saya pun nak tahu jawapan untuk soalan. Oh, okey. Jawapan dalam chat box yang mana ya? So, terus letak jawapan lah. Lepas masukkan dalam kalkulator. Ya, betul. Terus letak jawapan dekat tu. Tak macam ni. Masa anda buat penulisan tu, anda perlu tunjukkan apa je, anda perlu tunjukkan dia punya formula, macam anda masukkan nilai dalam formula tu sahaja. Tak perlu nak tunjuk pindah-pindah apa benda semua tu. Tak payah. Banyak masa nak guna yang tu. Jadi anda terus dia letak jawapan akhir selepas dah guna kalkulator tu. Siap. Dapat? Dapat sir. Dapat sir. Okay, mantap. Okay, so banyak dah masa kita guna. So saya rasa nanti yang lain-lain tu anda cuba solve. And then kalau macam nak check semak dekat se, boleh bagi tahu dekat se lah untuk sesemak. Ada lagi banyak lagi soalan dekat sini. Dan tapi dia punya pattern dia lebih kurang sama je. Dia pusing-pusing benda itu juga. Okay. Tapi tak apa, nanti saya tambah lagi lah kot bila-bila. Tapi sekarang ni saya rasa kita berhenti sampai setakat ini tu sahajalah. Tapi sebelum habis, ada apa-apa lagi soalan yang nak ditanya?
Tak ada sih. Tiada? Ya, tak ada. Tak ada eh? Lagi yang lain-lain? Okay. So kalau tak ada, I think that will be all for today. Thank you so much for your cooperation yang anda berikan untuk hari ini. Siapa-siapa yang hadir semua tu, terima kasih. Jangan lupa nanti isi maklumat kehadiran siapa yang dah datang tadi tu. And then kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang, insyaAllah. Thank you so much for coming. And Assalamualaikum. Enjoy the rest of the day. Stay safe. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir, Iya, saya ada soalan. boleh. Ya, Yang apa dia? jalan pengiraan tadi kan, Jalan. yang ada ini kan? markah kah? Ada. So Oh. selalu kadang-kadang dia macam ni, markah dia bagi dalam bentuk sama ada dia bagi anda pada markah formula ataupun pada pengisian jalan kerja yang di sini. Tu dia atau so sama ada ini satu markah ataupun yang ini satu markah anda dapat. Lepas tu jawapan akhir lagi satu markah macam tu. Oh, okay. Ya, Alright, thank you, sir. sama-sama.